Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia. Salam kuasa ketiga dan salam pejuang. Ya, apa khabar? Seperti biasa ya. Kalau ada gangguan, kepada siaran live ini, jangan ke mana-mana. Berhenti, refresh page. Saya akan kembali dengan membuat siaran baru. Ya. Jadi bersama saya hari ini di mana saya akan membuat dua rungkaian, dua tajuk. Satu berbentuk pendedahan, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu Presiden PKR, sah ya, sah, kena getah dengan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, iaitu Presiden UMNO. Okey, Anwar kena getah dengan Zahid, dan Anwar dan Muhyiddin sah, hilang majoriti. Baik, benda ni saya akan rungkai. Kemudian saya akan masuk ke tajuk kedua, iaitu politik petik dalil, politik dua darjat dan politik kuku besi yang dimainkan oleh gandengan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional yang diketuai oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin sudah menjurus ke arah politik ekstremis yang akan memundurkan negara ini dan sedang memundurkan negara ini. Baik, dua ni saya akan rungkai hari ini. Dan seperti biasa, saya dah mulakan 3-4 hari lepas kempen Malaysia Aman Tanpa Laskar Cyber Upahan. Jadi awak dah lihat lah, Laskar Cyber dah mula masuk. Jadi orang ni diupah untuk pergi ke semua page dan semua portal yang apa-apalah yang tidak menyokong Najib khususnya dan Zahid. Jadi saya dah beritahu semua orang, kalau dulu anda tidak amalkan komen, tidak amalkan jawab komen, sekarang amalkan. Tetapi tak payah berhujah dengan mereka ni yang komen dia jijik, menghina, menghasut, atau komen yang berupa mengarut ni. Cuma jawab dengan dua hashtag. Hashtag pertama, kami tolak Laskar Cyber, LASKAR SIDER, kami tolak Laskar Cyber. Dan hashtag kedua, Laskar Cyber dikesan. Just tulis yang tu. Bukan hanya di page ni, di mana-mana anda pergi. Amalkan benda ni. Baik, saya mula. Dalam 2 hari ini, saya dah buat pendedahan-pendedahan tertentu berkenaan dengan Anwar Ibrahim. Apa niat sebenar dia. Jadi, 2 hari yang lepas saya dah buat pendedahan. Kemudian semalam saya buat rumusan pendedahan tu. Jadi, kalau nak asyik buat rumusan tu, buang masa ya. Jadi, kalau nak rujuk, scroll ke bawah dan rujuk live yang lepas. Live ni saya cuma nak kata, Anwar sekarang pergi ke pihak lebih terdesak, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tan Sri Muhyiddin Yassin amat terdesak sebab percayalah Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri tahu bahawa dia sudah hilang majoriti. Okey, dia sudah hilang majoriti. Dan keadaan Muhyiddin sebenarnya bukan teruk, amat teruk. Okey, amat teruk. Dan Muhyiddin Anwar pun dalam keadaan teramat terdesak sebab langkah dia untuk menipu dengan main petik dan letak nama-nama dalam senarai atau orang-orang dia, apa jua senarai lah, semuanya tak berjaya. Sebab niat Anwar secara ringkas, sebab banyak kali saya dah huraikan, jadi hari ini saya nak ringkas saja. Secara ringkas ialah saya buat satu senarai ataupun saya buat satu pengumuman bahawa saya ada sokongan majoriti. Kemudian saya minta menghadap Agong. Sebenarnya itu hak dia. Tapi yang itu main petik sebab untuk memberi persepsi dia ada sokongan majoriti, supaya apabila ahli-ahli parlimen nampak dia yakin, mereka pun akan terperdaya dan menyokong dia. Itu harapan Anwar. Ini adalah harapan pihak terdesak. Dan target dia yang paling utama adalah Muhyiddin yang terdesak. Okey, supaya PPBM dengan Muhyiddin dengan PKR apa semua boleh buat benda bergabungan. Nah, saya dah beritahu
Dalam Perlembagaan Persekutuan tak cerita dokumen-dokumen ni. Dia hanyalah kita mengikut sistem Westminster. Okey, Westminster. Jadi lazimnya apa yang perlu dilakukan ialah kalau kita rasa Perdana Menteri tidak ada undi sokongan majoriti, kita usulkan di Dewan Rakyat dan buat undi tidak percaya. Dan lihatlah sama ada undi tidak percaya itu berjaya atau tidak. Tapi apa pun, Anwar dah buat senarai dan dia bentang kepada Agong dan dia dah dapat perkenan Agong untuk menghadap Agong. Tetapi Anwar tidak berani menyatakan bahawa dia nak pergi jumpa Agong dengan satu senarai sahih yang merupakan bukti kukuh sokongan majoriti. Siapa-siapa boleh bawa senarai. Sebab bukan bermakna Agong terima senarai, oh Anwar, kau memang layak jadi Perdana Menteri, esok minta Muhyiddin letak jawatan ke apa, tak ada, no such thing. Okey, tak ada. Okey. Dan Agong pun tidak sebenarnya boleh minta atau paksa Muhyiddin letak jawatan sebab dia perlu menerusi peruntukan perlembagaan. Okey. Tapi Agong boleh membuat keputusan untuk berjumpa dengan ahli-ahli parlimen satu untuk melihat sama ada Anwar bercakap benar atau tidak. Jadi yang di Pertuan Agong ini sungguh bijaksana. Saya memang dia ni raja berjiwa rakyat dan dia tahu cara nak menangani isu ni. Jadi dia bersetuju menghadap Anwar. Sebab sekali sahaja Anwar sudah bentang satu senarai itu bukan bukti ya. Jadi ini mungkin membuka peluang bagi Agong mengorak langkah tertentu. Contohnya berjumpa ahli parlimen. Contoh, saya tak tahu. Tapi contoh. Dari situ korang akan tahu, satu Malaysia akan tahu apa yang saya dah nyatakan semalam dan hari ini saya nyatakan secara rasmi. Ya, saya bukan gila nak katakan sebab kalau saya silap, reputasi saya akan hancur. Secara rasmi, Anwar tidak memiliki sokongan majoriti yang dia kata kononnya nak hampir 2/3 tu palsu. Malah majoriti mudah pun jauh sekali. Tak pernah melepasi angka 91 dan kini dah menyusut. Sebab apa? Anwar kena getah dengan Zaid Hamidi. Ceritanya, Zaid Hamidi sebenarnya telah berjanji dengan Anwar bahawa dia ataupun berkata kepada Anwar dia mampu bawa UMNO Barisan Nasional Seketul sokong Anwar. Bukan hanya Zahid tak berjaya menepati janji itu, tak sampai pun 10 ahli parlimen, tak melepasi pun 10 ahli parlimen dari Barisan Nasional Keseluruhan menyokong Anwar. Jadi Anwar dah kena getah dengan Zahid. Dengar baik-baik ya, Datuk Seri Dr. Zaid Hamidi. Tuduhan ni berat dari saya ya. Anwar dah kena getah dari kau. Cuba nafikan. Saudara-saudari perhati dalam dua kali Anwar buat pengumuman, dua kali Zahid keluar kenyataan sebaik selepas Anwar keluar kerana cuba nak mempengaruhi ahli-ahli parlimen. Oh, saya tak boleh kawal ahli parlimen. Kali kedua dia kata, oh saya nak lihat dulu. Ini bukannya seorang presiden, seorang yang layak jadi presiden UMNO. UMNO ni seolah-olah tak ada presiden kerana tiba-tiba presidennya mengaku saya tak boleh kawal ahli saya sendiri. Saya tak boleh adakan pendirian, saya tak boleh paksa ahli-ahli saya mengikuti pendirian tu. Ya. Jadi Anwar sekarang bersekutu dengan Zahid dan Zahid gagal. Dan Anwar tengah panik tapi apa pun Anwar tahu dia berhak jumpa yang di-Pertuan Agong dan mengemukakan senarai. Tapi sekarang yang pelik, yang seronok ni, Anwar kalau sehingga hari Selasa dia tidak dapat sokongan semua ahli parlimen, dia kantoi. Dan dia memang dalam keadaan teruk. Sebab sokongan majoriti memang sudah beralih, memang dimiliki seorang dan nama orang itu bukannya Anwar Ibrahim. Dan secara konsisten saya telah beritahu benda tu dan saya ulangi. Walaupun belum mengorak langkah, tetapi sokongan majoriti bukan dengan Anwar Ibrahim. Dia adalah dengan seorang insan yang namanya bukan Anwar Ibrahim. Dan namanya bukan Muhyiddin. Dua-dua dalam keadaan teruk dan terdesak. Yang paling teruk adalah Zahid, Najib. Memang sokongan mereka dah hampir tak wujud. Okey? Belah-belah mereka tu
Kalau tak ada dana wang yang dibayar sini, bayar sana, memang tak ada pun orang-orang di sekeliling. Okey? Dan kalau kau lihat, media-media, portal-portal, Anwar tengah memainkan spin dalam keadaan terdesak siap dengan keluar jadual. Kononnya dia ni sokong baru bian, sokong memang lawak jenaka antarabangsa. Sampai Laskar Cyber Rosmah dah mula dalam keadaan terdesak keluar kenyataan. Sama ada, betul, saya dah lihat memang Anwar ada senarai, dia ada majoriti. Atau, yang paling lawak yang hari ni, Anwar dah tunggu lama, jadi saya harap Anwar ni berjaya jadi Perdana Menteri. Tapi saya tak sokong Anwar. Itu memang lawak antarabangsa, itu memang kenyataan bodoh lah. Dalam satu ketika kau kata, saya harap sebab Anwar dah tunggu lama dia jadi Perdana Menteri, lepas tu kat bawah, tapi saya tak sokong Anwar. Ya, tu lawak jenaka dan memang kenyataan yang bodoh. Sampai Laskar Cyber pun dah terdesak. It's the end game. Dah sampai penghujung jalan. Bagi semua. Okey? Benda tu saya berhenti takat tu. Yang saya nak beritahu juga, Muhyiddin pernah cuba berurusan dengan pihak-pihak tertentu yang semua dah tolak. Okey? Lebih daripada tu buat masa ni saya tak nak bongkar dulu. Yang kedua, keadaan negara ni sudah melarat. Sebelum tumbangnya kerajaan pimpinan Pakatan Harapan, memang pada ketika itu ada beberapa pemimpin di AP ni, cara mereka berbahasa tu saya tak seronok. Sebab menampakkan anti-Islam, anti-Melayu dan sebagainya. Jadi memang saya kuat lantang tegur. Lantang. Saya pantang orang hina agama Islam, Nabi-Nabi Islam, cara hidup orang Islam, marakkan gelombang Islamofobia. Sama ada mereka berniat melakukan demikian atau tidak, itu tak penting. Yang penting, kata-kata tu jangan dibuat. Dan akhirnya mereka berhenti. Lepas ni tak ada dah. Sampai sekarang tak ada dah. Tapi apa pun, saya bukannya orang gila. UMNO ni, lepas DAP dah tumbang, sampai hari ni, Laskar Cyber dia, Saitro dia, blogger dia, masih main isu DAP sedangkan DAP tak berkuasa. Yang berkuasa siapa? UMNO dengan PAS. Yang memungkiri janji terhadap orang Islam siapa? UMNO dengan PAS. Yang berjanji, yang berkata sekolah Cina ni patut diharapkan. Lepas tu Dongzong ini itu. Tiba-tiba dia berkata, oh boleh bermesyuarat, boleh bermuzakarah, boleh berdamping. Siapa? UMNO dengan PAS. Resis. Dia resis. Okay? Kalau dulu, we cannot have many Chinese school because benda tu adalah menentang perpaduan bangsa. Tiba-tiba bila Pakatan Harapan tumbang, now we can have more Chinese school. Siapa? UMNO dengan PAS. Kalau dulu nak menentang, adik, berjuang untuk keluarga adik, ini, itu. Tiba-tiba lepas Pakatan Harapan tumbang, semuanya senyap. Siapa? UMNO dengan PAS. Tapi bila tanya UMNO dengan PAS siapa bersalah? DAP bersalah. DAP are racist. Hello, DAP is not the government. Yang government siapa? Lebay-lebay PAS, lebay-lebay UMNO. Yang keluar kenyataan menghina Bible, siapa? Lebay PAS. Itu bercanggah dari Perlembagaan Persekutuan Agama Islam. I am a Muslim. Agama Islam tak ajar Muslim berbuat demikian. Perlembagaan Persekutuan melanggar Muslim berbuat demikian. Siapa buat? PAS. Datuk Seri Hadi Awang ada tegur ahli dia? Tak. Sebab mereka semua anggap diri mereka, minta maaf ya. Hari ini saya nak cakap. Malaikat yang turun dari langit dan you got free hand to criticize anybody. Kamu malaikat. PAS. Nama parti Islam. Okay? Bila you letak nama parti you parti Islam, you are saying you are more Islamic than everybody else. Okay?
Pak UMNO, isu pemberian dana, guna duit rakyat, guna duit negara dalam pada wabak COVID untuk beri banyak jawatan kepada semua ahli parlimen dalam kadar tertinggi di negara. Siapa? UMNO dengan PAS, termasuk Muhyiddin. Dana yang boleh digunakan, cuba bayangkan. Sekarang ni setiap restoran, setiap bisnes dipaksa membeli satu alat untuk mengesan suhu badan. Dana tu kalau kita kurangkan menteri, timbalan menteri, ahli parlimen, kita beli alat tu untuk semua kedai, tak payah bayar. Tak, semua kena bayar. Dalam bisnes teruk ke apa, dalam mereka mengayakan ahli-ahli parlimen, menteri, timbalan menteri, guna dana negara dan dana rakyat. Bisnes merana ada yang bankrupt, lepas tu kena keluar duit lagi, lepas tu dihukum. Kalau langgar SOP, hukuman demi hukuman. Tetapi kalau kamu lihat kempen pilihan raya di Sabah, yang melanggar ramai ahli-ahli parlimen, UMNO, PPBM. Orang tengah sempit. Hari itu saya merayu kepada Yang di-Pertuan Agong menerusi surat terbuka, dan saya masih menaruh harapan Yang di-Pertuan Agong akan benarkan saya menghadap dia supaya saya boleh menceritakan benda ni kepada dia. Rakyat, tuanku, sedang tenat. Malaysia sedang tenat. Sebab kita ada sekumpulan ahli-ahli parlimen dan pemimpin yang tak layak bergelak pemimpin, yang sedang menghancurkan dan membinasakan negara, dan saya bersetuju. Rakyat jaga rakyat, menteri jaga poket. Saya bersetuju. Itu hak peribadi saya. Seperti mana yang saya kata, semua sesi live saya tak paksa siapa untuk percayai saya atau mengikuti saya. Lepas Pakatan Harapan tumbang, kita dapat tahu banyak sebenarnya spin dan penipuan oleh UMNO dengan PAS. Benda kecil ni dia jadikan gunung. Dia sebenarnya mainkan isu rasis, dia jadikan gunung. Dia bukannya nak cari penyelesaian. Dalam agama Islam, saudara-saudari, dan saya dah rujuk sebelum saya buat live ni, walaupun saya tahu benda ni, tapi saya tetap rujuk. Kita tidak diajar untuk menghina atau memperlekeh bangsa lain. Allah sayangkan mereka yang beriman. Segala yang berlaku sekarang ni adalah ketentuan Allah. Sebenarnya ia adalah untuk kita melihat. Dan kita jangan terbawa-bawa dengan cara beremosi, kerana ini adalah bukan masalah tetapi peluang. Peluang bagi kita meningkatkan keimanan kita. Peluang bagi kita mencari apakah jasa kita, apakah sumbangan kita. What is my role? I have decided my role. Setiapnya ada sumbangan. Kita membaca apa yang berlaku, kemudian kita kata, Alhamdulillah, ini adalah peluang. Jadi apa yang boleh saya lakukan? Jadi saya berinteraksi dengan anda berkenaan dengan perkara-perkara ini bagi memberi penjelasan, bukan sebab saya nak cerita politik hari-hari, sebab rakyat tengah resah. Pemimpin sedang bermaharaja lela. Pemimpin dah terpesong akidah, pemimpin dah terpesong landasan, pemimpin bukan pemimpin lagi yang seksa rakyat, yang dihukum rakyat. Sama ada sebab dihukum sebab bersuara, sama ada dihukum sebab melanggar peraturan-peraturan kecil. Pemimpin negara hari ini bermaharaja lela. Bermaharaja lela terang-terang depan-depan, di depan mata, putar belik agama, petik dalil, memainkan politik darjat. Islam tidak mengajar benda tu. Dia menggalakkan kita belajar dari kaum lain. UMNO hanya hidupkan semangat anti-Cina, perkauman, agar, ataupun laskar blogger dia, agar benda ni boleh jadi bahan makanan, sebab dia menjurus kepada racist politics untuk pastikan dia boleh menang dengan cara tu. Lebih banyak undi Melayu Islam. Sebab UMNO, Muafakat Nasional, dah tahu dia akan hangus di PRU ke-15. Buktinya di Sabah, UMNO konsisten turun dari 2008. 2018 dia dapat 17 undi, turun lagi kepada 14 kerusi. They are gone. Dan ini belum masuk
calon-calon pejuang di PRU 15. Kalau masuk calon pejuang di semua kerusi UMNO dan PPBM, hangus. Dan kebelakangan ini, kebangkitan rakyat amat tiba-tiba amat ketara. Amat ketara. Politik UMNO, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional LAR ni menjahanamkan negara. Ini pandangan pendapat saya. Dan kita dapat lihat. Malaysia is going to go backwards. Keadaan ekonomi kita amat teruk. Tambah pula dengan Anwar. Anwar, dia contradict dia himself. Dia sebenarnya, dia kata kat orang, saya ingin membawa perubahan. Sebab nak jadi Perdana Menteri. Tapi bayangkan, dia tegur orang kerana berpolitik semasa wabak Covid, tetapi sendiri tengah membuat perkara-perkara tertentu menerusi penipuan yang menyebabkan pasaran saham jatuh teruk dan pelabur-pelabur lari. Itulah Anwar. Sampai ahli-ahli parlimen dah marah buat laporan polis. Itulah Anwar, kemaruk kuasa. Betul. Politik hari ini is not about kerusi, is not about ahli politik. Betul. Tetapi saya perlukan anda faham what is happening. Adakah saya tak boleh tidur sebab benda ni? No. Sebab saya mencari peranan saya. Dan anda pula cari peranan anda. Kalau anda asyik hidup, especially Laskar ni. Kalau anda asyik hidup, makan dana, lepas itu keluarkan kata-kata kesat hina yang berunsur syirik, berunsur munafik, masuk dan buat kat orang lain, akhirnya satu hari kau akan menjawab. Dan kau tidak akan lari daripada tanggungjawab anda. Dan apa yang anda akan hadapi di akhirat. Tidak akan. Semua ni ketentuan Allah. Cuba lihat sekelip mata macam mana Allah bagi umatnya melihat siapa itu Muhyiddin. Sekelip mata. Ya. Baik. Sehingga kita berjumpa esok, jangan lupa dalam 10 minit lagi saya akan letakkan link kepada saluran Telegram saya. Jangan lupa layari. Dan artikel-artikel berkaitan di ruang komen. Jadi cari ya lepas 10 hingga 15 minit. Sehingga kita berjumpa esok. Assalamualaikum, salam sejahtera. Salam BBN, salam Malaysia. Salam kuasa ketiga dan salam pejuang.